Harap rekod ni tak mengganggu lah. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey. Allah kita nak sambung. Kalau minggu lepas saya dah banyak bagi latihan kepada awak, bagi awak cuba buat dulu, kemudian saya dah ajarkan apakah teknik yang betul untuk jawab soalan yang berkaitan dengan kembangan. So, insyaAllah untuk hari ni kita akan mulakan pembelajaran kita adalah berkenaan dengan pemfaktoran. Okey, pemfaktoran dalam topik 2.2 iaitu pemfaktoran algebra lah. Okey, dan kali ini berkenaan dengan pemfaktoran algebra. Okey. So, apa yang kita nak tahu adalah pertama sekali kita kena faham betul-betul apakah yang dimaksudkan oleh faktor. Okey, apakah yang dimaksudkan oleh faktor. Jadi, saya nak refresh semula. Okey, saya nak refresh semula apa yang pernah awak belajar berkenaan dengan faktor. Okey. So, mana-mana yang pelajar yang ada buku, mana-mana pelajar yang ada buku boleh buka muka surat 17. Okey, buku je muka surat 17. Bagi yang tak ada buku, tak apa, fokus pada skrin ya. Okey, baik. Faktor Okey, faktor ni kalau awak ingat lagi, ingat tak awak ada belajar tentang faktor sepunya? Masih ingat lagi perkataan ni? Ingat lagi ke tak ingat? Dengar ke tak suara saya? Kalau tak mampu nak cakap, awak boleh tulis chat je. Tak apa. Okey, faktor sepunya. Jadi, bila kita sebut berkenaan dengan faktor sepunya, awak ada belajar juga berkenaan dengan faktor sepunya terbesar. Okey, faktor sepunya terkecil. Betul tak? Okey, dua ni ada belajar. Okey, ingat tak ingat ke macam mana? Okey, tapi tak apalah. So, saya nak review dulu supaya awak ada sesuatu yang awak boleh ingat. Baik, katakanlah saya tanya awak, okey, apakah faktor bagi 6? Okey, apakah faktor bagi 6? Maaf, saya tak berapa dengar suara awak ni. Jadi saya anggaplah awak dengar. Tapi sesi ni saya tengah rekod. Okey, sesi ni saya tengah rekod. Baik, apakah faktor bagi 6? Jadi dalam kepala kita, 6 faktor bagi 6 adalah 1, 2, 3 dan 6. Betul kan? 1 darab 6 boleh dapat 6, 2 darab 3 boleh dapat 6, 3 darab 2 boleh dapat 6, 6 darab 1 boleh dapat 6. So, 4 ini, 1, 2, 3 dan 6, ini adalah faktor bagi 6. Okey, ni je konsep asas. Tapi kalau kita buat perbandingan, okey, katakanlah kita buat perbandingan. Okey, sekarang kita dah ada 6 faktor bagi 6. Apa pula faktor bagi 4? Okey, faktor bagi 4. Faktor bagi 4. Apa pula? 1, 2, 4. Okey, 1 darab 4 dapat 4, 2 darab 2 dapat 4, 4 darab 1 dapat 4. Okey.
So kita cuba bandingkan sekejap antara nombor 6 dan nombor 4. Okey, faktor yang dimiliki oleh kedua-dua nombor ni. Apakah faktor sepunya terkecil yang dimiliki oleh 4 dan juga 6? Apa? Faktor sepunya terkecil. Satu. Okey, ni faktor sepunya terkecil yang dimiliki oleh 4 dan juga 6. Apakah pula faktor sepunya terbesar yang dimiliki oleh 4 dan 6? Bermaksud faktor tersebut faktor terbesar yang ada dalam 4 dan dalam nombor 6. So kita nampak kat sini apakah nombor terbesar yang sama ada? 2, 3, ada 3 tak? Tak ada 3, 6, ada sini 6, tak ada. Jadi kita nampak 2 adalah faktor sepunya terbesar. Okey, boleh faham? Okey, jom. Sekarang kita nak meneliti tentang faktor bagi sebutan algebra. Okey, faktor faktor bagi sebutan algebra. Okey, ingat lagi apa sebutan algebra? Contoh. Sebagai contoh, kita ada 6x. Okey, faktor bagi sebutan algebra adalah sebenarnya gabungan kepada nombor dan huruf ataupun anu bagi algebra tersebut sebenarnya. Okey, kalau awak ingat lagi kat sini, cuba tengok Sini 6. 6 adalah nombor, manakala x ini adalah anu. Betul? Jadi kita senaraikan dulu apakah faktor bagi 6. So, kalau saya buat macam ni, barisan. So, faktor bagi 6 kita ada 1, kita ada 2, kita ada 3, kita ada 6. So, ini 1, 2, 3, 6. Ini adalah faktor bagi nombor 6. Okey. Apa pula faktor bagi x? Apa yang boleh menghasilkan x? So, yang boleh menghasilkan x adalah 1 dan juga x sahaja. Faham? Okey. Jadi, semua ini 1, 2, 3, 6 dan x adalah faktor bagi 6x. Ini satu tak kira lah Okey, satu ni kita tak kira. Kenapa tak kira? Sebelah ni dah ada 1, termasuklah juga faktor kan. Sebelah dah ada 1, ni dah ada 1. So tak payah tulis 1 tu. So 1, 2, 3, 6 dan x ini adalah faktor bagi 6, 6x. Tapi bukan itu sahaja. Okey, bukan itu sahaja. Kenapa saya cakap bukan itu sahaja? Okey, mari tengok ni. Okey, yang ini faktor ni tunggal. 1, 2, 3, 6x. Kita boleh dapatkan pelbagai lagi nombor daripada faktor ni yang boleh menghasilkan 6x. Contoh, katakanlah kita ada x. X didarabkan dengan 6, kita akan dapat 6x. Betul? Betul? X darab 2 boleh dapat apa? 2x. Nampak tak? Untuk cukupkan yang menjadi 6, saya kena buat apa? Saya kena darabkan juga dengan 3x. So, 3x darab 2, saya akan dapat 6x. Okey. 6x. Begitu juga sebaliknya. 2x darab 3, saya akan dapat 6x. 6x darab 1, saya pun akan dapat 6x.
X. Jadinya, faktor ni adalah melibatkan apa sahaja kemungkinan yang boleh mendapatkan 6X. Jadi, apa lagi faktor yang terlibat? Nampak yang saya bulatkan ni? 1, 2, 3, 6X. Yang ni adalah faktor bagi 6X. Tetapi ada lagi yang belum disebut, yang belum saya bulatkan, iaitu 3X. Lagi 2X. Lagi 6X. Jadi yang saya bulatkan ni 1, 2, 3, 6X, 3X, 2X, 6X. Yang ini adalah faktor bagi 6X. Boleh faham? Okey, boleh faham? Kalau tak faham nanti boleh tengok video ni kat YouTube balik semula. Okey, saya teruskan. Katakanlah kita ada 3AB. 3AB. Okey, ingat saya cakap, kita tengok dulu faktor bagi nombor ni. So, kita ada 1, 3. Betul? Faktor bagi nombor ni kita ada 1, kita ada 3. Kemudian, tengok pula anu. Kita ada A, kita ada B. Betul? Okay. So, 1, 3, A, B. Yang ini adalah faktor bagi 3AB. Tapi bukan itu saja. So, kita cari apa lagi kemungkinan yang boleh menghasilkan 3AB. Contoh. Okay. 1 darab 3AB. Boleh dapat 3AB. Betul? Jadi, 2 taklah. Sebab ni nombor 3. Jadi, 3 darab AB. Boleh dapat 3AB. Lagi, A darab 3B. Boleh juga dapat 3AB. Lagi, B darab 3A. Boleh juga dapat 3AB. Apa lagi? Semua saya selarakan 3AB. Okey, ya. 3. Oh, tak perlu dah. Okey, cukup dah. So, itu adalah nombor-nombor yang boleh menghasilkan 3AB. Dia boleh menghasilkan 3AB. Jadi, kita bulatkan semua nombor. Saya pada nombor atas ni tadi, 13AB, ni 13AB. Saya pada nombor tu, 3AB. Yang ni juga adalah faktor bagi 3AB. AB sahaja pun adalah faktor bagi 3AB. 3B pun faktor bagi 3AB. 3A pun faktor bagi 3AB. Okey. Boleh nampak? Okey, saya nak ambil satu contoh. Okey, untuk lagi faham benda ni. Okey, kalau tengok soalan di muka surat 17, kita ada soalan nombor 8A. Okey, soalan nombor 8A. Soalan ni adalah soalan perbandingan di antara 8Y dan juga 8Y kuasa 2. Saya buat ni kat tengah. Okey. Okey, baik ni. Soalan dia minta tanya, dia kata cari faktor sepunya. Tapi sebelum cari faktor sepunya, nak tahu dua-dua ni ada apa, kita kira dulu satu-satu. Apakah faktor bagi 8Y? Okey, saya buat yang warna biru. Okey, cari dulu faktor bagi 8. Faktor bagi 8 kita ada 1, kita ada 2, kita ada 4. Kemudian faktor bagi Y kita ada Y. Okey, faktor bagi Y kita ada Y lah. Jadi apa yang boleh menghasilkan 8Y? So 1 darab 8Y, 2 darab 4Y, 4 darab 2Y. Okey, so ini adalah nombor-nombor yang boleh menghasilkan. Oh, saya tinggal satu. Nombor 8. 8
darab Y. Okey, 8 darab Y pun sama boleh menghasilkan 8Y. Okey, jadi apakah faktor bagi 8Y? Faktor bagi 8Y adalah ni yang saya bulatkan. 1, 2, 4, 8, 8Y, 4Y, 2Y dan Y. Ni semua nombor yang saya bulatkan. Sekejap lagi kita tengok dekat sini ada tak nombor yang sama seperti mana yang saya bulatkan. Kalau ada, maka itulah faktor sepunya. Okey, jom buat sama-sama dengan saya sekejap. Tengok ni. Okey, 8Y kan. Sekarang ni kita ada 8Y kuasa 2. Jadi tadi 8Y sahaja. So sama ada orang nak tulis macam ni terus pun boleh. Nak tulis macam ni boleh, tulis macam ni terus pun tak apa. Kalau saya fikir darab terus lah. Cepat sikit daripada fikir faktor ni. Cuma saya tunjuk faktor ni supaya awak nampak. Cari faktor bagi nombor dulu, kemudian cari faktor bagi Y, dapat cari kemungkinan apa yang awak boleh hasilkan 8Y. Tapi kalau nak cepat, nasihat saya, awak terus cari apakah kemungkinan yang boleh menghasilkan 8Y kuasa 2. Okey, tapi saya mula pada step awal tadi ya. So, faktor bagi 8 kita ada 1, 2, 4, 8. Faktor bagi anu kita ada Y. Dan Y kuasa 2. Okey, sekarang kita akan cari apa kemungkinan yang boleh menghasilkan 8Y kuasa 2. So, kita ada 1 darab 8Y kuasa 2. 2 darab 4Y kuasa 2. 4 darab 2Y kuasa 2. 8 darab Y kuasa 2. Okey, tak semestinya macam ni. Ingat tak tadi kat atas saya tulis apa? Ada satu lagi anu ni. Tadi Y kuasa 2 dah diguna. Ni Y dia nak guna. So tak guna lagi. Jadi kita boleh guna Y darab 8Y. Lagi 2Y darab 4Y. Dan sebaliknya 4Y darab 2Y. Okey, so ini tak lagi disebut. Jadi apakah faktor bagi 8Y kuasa 2? So faktornya adalah 1, 2, 4, 8, Y, 2Y, 4Y, 8Y, Y kuasa 2, 2Y kuasa 2, 4Y kuasa 2, 8Y kuasa 2. So semua ni faktor bagi 8Y kuasa 2. Persoalannya sekarang adalah apakah faktor sepunya bagi 8Y dan 8Y kuasa 2. Okey, macam mana nak buat ni? Kalau ada lah macam ni. Macam mana? Ada jawapan? Aku tak dengar suara awak. Saya pakai headphone. Headphone pula pakai headset. Jadi pula patutnya dengar tu. Test 1, 2, 3. Kalau test sound kuat ni. Okey, tapi tak apalah. Okey, teruskan. Baik, macam mana nak settle benda ni? Nak settle masalah kita ni. Macam mana? Okey. So, dah dia. Kita tengok apa yang sama sebab dia nak minta cari faktor sepunya. Jadi tengok sama. 1 ada tak 1? Ada. 2 ada tak 2? Ada. 4 ada tak 4? Ada. 8 ada 8. Okey, ada 8. Y ada tak Y? Ada. 2Y ada. 4Y ada. 8Y ada. Y kuasa 2 tak ada. Semua Y kuasa 2 tak ada. Jadi nombor yang saya kuningkan itulah faktor sepunya. Okey, jadi saya kena tulis balik lah. Faktor sepunya.
Tulis balik semula. 1, 2, 4, 8, Y, 2Y, 4Y, dan 8Y. So, itu faktor sepunya bagi 8Y dan 8Y kuasa 8Y kuasa 2. So, nanti awak buat kan. Seterusnya soalan yang ada tu awak buat. Okey. So, kita dah lebih kurang 20 minit. Okey. Boleh saya teruskan? Setakat ni ada apa-apa nak tanya? Okey. Setakat ni ada apa-apa nak tanya? Tak ada bunyi. Siapa dah ada ni? Ni saya sebut nama sikit. Ibrahim Adham, Widat Syuhada, ada Alif Najmi, Danny, fellow Jipster, I don't know who this, Hanisah Husna, kita ada fellow Jipster, tak tahu siapa juga Sakirin Junior, kita ada Suha, kita ada Ain Aisyah. Okay, terima kasih banyak-banyak bersama. Okay. Saya minta maaf juga hari Isnin. Saya dan Cikgu Saidah tu tak dapat nak buat kelas sebab kami terlibat dengan SPM. Kami berdua pula tu dari hari Jumaat ni, insyaAllah lah ada masa kita. Okey, cakap ni ada soalan. Kalau tak ada soalan, saya nak teruskan kepada persoalan yang lain pula. Okey. Baik. So, saya nak pergi kepada muka 18. Okay, kita pergi ke muka 18. Okay. Sekejap Okey. Jom. Kita next episode 18 Kalau nama pelik-pelik tu pakai kardus pun dia kena tanya macam ni kardus ikut dia tengok orang tanya ni tanya apa dia kardus okey. sebab nanti dia nak keluar dari CJ kan. Dalam muka surat 18 dalam muka surat 18 kita meminta untuk tentukan faktor sepunya terbesar dengan kaedah-kaedah yang dilakukanlah. Okey. Saya akan terangkan kepada awak contoh sebelum saya bagi tugasan. So contoh dia mudah je. So kita ada katakanlah kita ada 14P dan 28PQ. Okey, tadi cara panjang Tadi saya tunjuk cara panjang. Kita senaraikan nombor, faktor bagi nombor, faktor bagi anu. Ini sama juga, senaraikan faktor bagi nombor, senaraikan faktor bagi anu. Boleh tak kita nak cepat? Boleh tak kita nak buat dengan kaedah paling ringkas, paling cepat? Okey, boleh. Jawapannya boleh. Contoh tengok 14P, 28PQ. So, boleh tak kita buat dengan kaedah paling pantas? Ini namanya kaedah menggunakan FSTB. Okey, faktor sepunya terbesar. Okey, faktor sepunya terbesar. Tengok tak? 14 dan 28 ada tak kaitan? Ada. So, 28 ini adalah hasil gandaan kepada 14. Jadi, kita bagi semua nombor ni dengan 14.
Okay, kita bagi semua nombor ni dengan 14. Tengok apa akan tinggal kat sini. Kalau kita bagi dengan 14, kita akan dapat kat sini P. Ni, bagian ni 28 bagi 14, kita akan dapat 2. Nampak? Okay, ni semua ni, ini satu sebutan 14P. Yang ni satu sebutan 28PQ. Tapi kita nampak nombor 14 dan nombor 28 ada kaitan. Okay, kita boleh faktorkan kepada 14. Jadi kita akan dapat P. Sebelah ni kita akan dapat 2PQ. Okay, belum habis lagi. So, apa kita buat? Kita bahagi lagi. Kenapa kita bahagi lagi? Tengok tak? Sini P. Yang ni pun ada P. Kita bahagi kedua-dua sebutan ni dengan P. Okay, kita bahagi kedua-dua sebutan dengan P. Kalau sini kita keluarkan P, kat sini tinggal apa? Tinggal 1. 2PQ kita buang P, sini tinggal apa? 2Q. Okay, jadi dekat sini kita dapat lihat bahawa apakah faktor sempurna terbesar. Faktor sempurna terbesar yang dimiliki oleh kedua-dua sebutan algebra ini adalah 14 darab P. Okay, dua-dua ni kita boleh darabkan. So, kita akan dapat FSTB kita adalah 14P. 14 ni kita darabkan dengan P, 14P. Okay, saya bagi contoh lain supaya awak faham. Awak tengok sambil sebut apa saya katakan ni. Okay. Katakanlah kita ada 5K kuasa 2 L M dan 25 K L kuasa 2 M. Okay, tengok nampak banyak persamaan kan? Kita buat daripada nombor ni. Okay, kita bahagi nombor apa nak bahagi? 5 dengan 25. Bagi dengan nombor paling kecil lah, 5. Kita bagi dengan nombor paling kecil, apa tinggal? Tinggal K kuasa 2 L M. Okay, kita buang 5 tadi. Yang ni kita bahagi dengan 5. Tinggal apa? 25 bagi 5, kita akan dapat 5. So, K L kuasa 2 M. Sekarang ni untuk nombor dah tak ada faktor yang kita boleh keluarkan. Okay, tetapi kita boleh keluarkan yang lain. Okay, contoh nak keluarkan apa? Sini ada K, yang ni pun ada K. Kita keluarkan K dulu. Tak apa, kita keluarkan K dulu. Apa tinggal? Kita keluarkan K kat sini. Apa tinggal? Ada lagi satu K. Nampak tak? K ni ada 2 kan? Dapat satu lagi K. So, sini L, sini M. 5. K ni kita bawa keluar. So, tinggal 5 L kuasa 2 M. Okay, perasan tak? K ni ada 2, kita bawa keluar. 1K, tinggal 1K saja. K kat sini ada 1, kita bawa keluar dah, tak ada K dah kat sini. Okay, next kita nak buat apa? Tengok apa lagi yang ada kat dalam ni. L pun boleh, M pun boleh. L lah dulu. Ikut terutan. L, kita bawa keluar L, apa tinggal? K, M. Yang ni 5 L M. Okay, sebanding pula dua sebutan. Sini ada K M, sini ada 5 L M. So, apa lagi yang sama ada? M. Kita bawa keluar M, kita akan dapat, tengok kat sini tinggal K, yang ni tinggalnya 5 L. Okey, 5L. So, kat sini kita bandingkan dah tak ada apa-apa lagi yang sama dalam dua-dua sebutan K dan juga 5L. Tak ada apa yang sama lagi dah. So, sekarang ni apakah FSTB? Apa FSTB? FSTB. Apa nombor dia? So, kita darab semua nombor dia. 5 K L M. Darab semua nombor dia, kita akan dapat 5 K L M. Itu je lah. Inilah faktor sempurna terbesar dia. Kenapa kita cari ni? Nanti saya minta awak ulang balik. Ulang balik benda ni. Okey, kenapa kita kena cari ni? Okey, katakanlah
Kita tengok soalan muka surat 18, soalan nombor 10 A. Okey, soalan nombor 10 A. Soalan tu ada 14 M tambah 21 M kuasa 2. Okey, saya akan gunakan kaedah FSTB tadi. Kita nak buat pemfaktoran bagi ungkapan A. Okey, baik. Ingat tak kita buat macam mana? Kita tulis mula 14 M tambah 21 M kuasa 2. Sama macam tadi je sebenarnya. Cuma sekarang ni dia bukan koma kat sini. Dia simbol. Okey, tengok ni. 14 dengan 21. Ada tak kaitan? Ada faktor yang sama? Sifir berapa ni? 14 dengan 21 ni. 3. Tak. 7. Tak, 7 kan? 7 darab 2. 14. 7 darab 3 dapat 21. So, sifir 7. Kita bahagi dengan 7. Kemudian kita bahagi 7. Okay, kita bahagi 7. So, bila bahagi dengan 7, apa yang tinggal kat sini? 14 bagi 7. Kita akan dapat sini 2 M. Tambah dengan 21 bagi 7. 3 M kuasa 2. Ini dapat dia. Untuk nombor dah habis. Sebab kita bagi pada nombor yang paling besar. 2 dengan 3 tak ada faktor yang sama. Kita pilih 1. So, 1 tak payahlah. Okey. Kemudian, tengok di sini ada anu M. Yang sini ada M kuasa 2. Sudah tentu kedua-duanya ada anu yang sama, iaitu M. Kita bahagi dengan M. Bila bahagi dengan M, apa yang tinggal kat sini? Sini tinggal 2. Yang ni kita buat. Kita keluarkan M, kita bahagi dengan M. Sini tinggal apa? 3 masih lagi. M tadi ada 2. Sekarang dah keluarkan 1. Tak ada 1 lagi. Okey. Tapi macam mana bentuk jawapan dia? Sabar. 7. Yang ni awak darab kan? 7 darab M. Akan dapat 7M. Dan awak tulis ungkapan yang ni dalam kurungan. 2 tambah 3 M. So, ini pemfaktoran bagi soalan ini. Boleh faham tak? Okey, boleh faham tak? Okey, baik. Katakanlah. Ini kami tak untuk awak jawab kan. Soalan 10A, soalan 10B, soalan 10C. Jawab menggunakan teknik ini. Okey, menggunakan teknik FSTB ni. Okey, ada satu lagi. Sebenarnya untuk pemfaktoran, ada beberapa pattern yang awak kena ingat sebenarnya. Ada beberapa bentuk yang awak kena ingat. Okey, saya akan tunjukkan beberapa bentuk tersebut. Okey, sebenarnya sebelum kita cerita pasal faktor, kita kena tahu pasal kembangan. Okey, kejap. Saya tunjukkan beberapa contoh ni. A tambah B. A tambah B. Okey. Ingat lagi tak bentuk apa ni? Ni kurungan dengan kurungan. Ingat lagi bentuk apa? Ini adalah bentuk kembangan. Betul? Bentuk kembangan yang mana A darab dengan A darab dengan B. Kita akan dapat A kuasa 2 tambah A B. Dan B darabkan dengan A, B darabkan dengan B. Kita akan dapat tambah A B tambah B kuasa 2. So, jawapan kita akan dapat A kuasa 2 tambah 2 AB tambah B kuasa 2. Okey, ini bentuk yang pertama. Kalau ada ruang, nanti saya nak awak salin. Wajib salin benda ni. Okey, ni yang pertama. Okey, bentuk kembangan yang pertama di antara ungkapan yang melibatkan operasi tambah dengan ungkapan yang melibatkan operasi tambah. Kalaulah ungkapan tu yang kedua ni, okey, ungkapan ni macam mana pula? A tambah B
Satu lagi darab A tolak B. Sama. Guna kaedah yang sama saya ajar minggu lepas. So, A darabkan dengan A darab negatif B. So, kita akan dapat dekat sini A kuasa 2 tolak A B. Okey, seterusnya B darab A, B darab negatif B. So, kita akan dapat tambah A, B tolak B kuasa 2. Kemudian, nampak tak ni? Negatif AB tambah AB, yang ni kita boleh selesaikan. Potong je. Okay, A kuasa 2 tolak B kuasa 2. Okay, bermaksud A darab A kuasa 2 tolak B darab B kuasa 2. Kenapa ini boleh berlaku? Sebab kita darabkan ungkapan dengan operasi tambah, satu lagi tolak. Tapi dua-dua ni nombor sama. AB, yang ni pun ada AB. Kalau sini 2, 3, sini pun 2, 3. Kita akan dapat 2 kuasa 2, 3 kuasa 2 kat sini. Tambah dan tolak, kita akan dapat negatif. Okay, ni rules dia. Tapi jangan lari daripada konsep asas. Bukan disebabkan ada macam ni, awak boleh terus buat macam ni. Tak semestinya. Boleh buat tapi tak semestinya. Ada kala awak kena ikut rules yang saya buat macam ni, anak panah ni. Okey, saya tunjukkan awak rules yang ketiga. Yang ketiga, negatif dengan negatif. Okey, A ni ungkapan dalam negatif dan satu lagi ungkapan dalam bentuk negatif juga. Okey, yang ni bentuk dia bentuk ketiga. Ungkapan jenis ketiga. Saya nak awak salin nanti benda ni. Sebab ini membantu kefahaman awak. Okey, sama juga kaedah dia A darab A, A darab negatif B. So, awak akan dapat A kuasa 2 tolak A B. Satu lagi negatif B darab A, negatif A B. Negatif B darab negatif B, awak akan dapat tambah. So apakah jawapan dekat sini? A kuasa 2 tolak 2 AB tambah B kuasa 2. Okey, saya nak awak perhatikan bentuk dia, pattern dia. Ni tolak, ni tolak. Allahuakbar. Okey, perhatikan. Okey, sama juga ni kat bawah ni. Okey, perhatikan betul-betul. Alhamdulillah. Kita nombor sama ni, ungkapan dengan simbol yang sama, tambah. Ni bentuk yang kita akan dapat. Bila berlainan bentuk tambah dan tolak ni, dengan syarat ungkapan yang sama, AB dengan AB, kita akan dapat bentuk macam ni. Mesti kita akan dapat bentuk macam ni. Okey, dan kalau sama lagi, ni tadi berlainan, kita akan dapat negatif macam ni. Okey, yang ni kalau sama, kita akan dapat bentuk macam ni. Okey, kalau tengok perhati betul-betul, dia hampir lebih kurang ni. Okey, saya nak tengok awak. Nak tanya pada awak betul-betul. Cuba tengok soalan nombor 10 D. Okey, soalan nombor 10 D. Sekejap kita habiskan ni. Ni saya nak tunjuk je. Soalan nombor 10 D disebut 81 X kuasa 2 tolak 100. Okey. Sama tak bentuk dia dengan A kuasa 2 tolak B kuasa 2? Jawapannya sama.
bentuk dia sama. A kuasa 2 tolak B kuasa 2. Ni simbol tolak. Yang ni adalah nombor kuasa 2. 81 nombor kuasa 2 iaitu 9 kuasa 2. X kuasa 2. Ni nombor kuasa 2. 100 pun adalah nombor kuasa 2 iaitu 10 kuasa 2. Jadi kat sini kita boleh ringkaskan. Okay, disebabkan dia nombor kuasa 2, kalau ingat balik tadi apa berlaku di sini. Okay, apa yang berlaku dekat sini. Jadi, nampak? Kalau dua-dua ni nombor kuasa 2, maka sebenarnya dia adalah hasil daripada nombor depan ni tambah nombor belakang darab dengan nombor depan tolak nombor belakang. Jadi, simply kita boleh jawab sebagai okay, ni sebabkan ni nombor kuasa 2 9X, saya letak kuasa 2 tu kat luar. Yang ni 10 kuasa 2 lah. So, nombor kat depan ni sebenarnya adalah 9X, nombor belakang dia adalah 10. So, jawapannya adalah 9X tambah 10. Satu kurungan tambah, satu kurungan lagi tolak. 9X tolak 10. So, itu saja daripada saya hari ini. Harap membantu awak belajar. Okay, saya akan upload video ni sekejap je lagi. Saya akan upload kat YouTube. Dan saya akan letakkan nota ni dalam grup Telegram lah supaya membantu awak untuk belajar. Okay, so kerja rumah untuk awak adalah di muka surat 17 dan muka surat 18. Okay, muka surat 17 dan muka surat 18 sahaja. So nanti kerja hantar kat Telegram macam biasa hantar Okay, hantar tu bukan apa, nak tunjuk yang awak faham ke tak faham. Kalau orang hantar tu maksudnya tak faham langsung. Bila tak faham langsung, saya tak tahu nak betulkan awak macam mana. Jadi tunjuk supaya saya boleh betulkan. Okay, itu saja daripada saya. Kalau tak ada soalan. Okay, ada soalan? Maaf, saya baru buka ni. Dia dah left. Siapa? Cikgu tak nampak apa pun. Syakira left tadi. Tak apa. Terleft tak apa. Tak apa, lepas ni boleh tengok balik kat YouTube. Okay, boleh tengok balik kat YouTube. Saya pun tak nampak, saya tak perasan sebab saya tak boleh tengok waktu saya tengah mengajar ni. Tengah mengajar buka saya punya ni lah screen kan. Okay, harap membantulah. So, di rumah senang saja masa 17 dan masa 18. Cuba buat, hantar macam mana awak boleh jawab supaya saya boleh betulkan kesalahan awak nanti. Okey, itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf saya tak dapat dengar suara awak. Saya tak bawa earphone saya ini. Tak tahulah sebab tu ke apa ke. So itu sajalah. Jadi saya akan upload Okey, terima kasih banyak-banyak.